Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin mukminin rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim, bila kita buka dalam Quran, kita akan dapati Al-Quran setelah dia menjanjikan sesuatu kepada kita, setelah dia menyuruh sesuatu kita buat, setelah itu Allah Ta'ala bagi tahu antara kaedah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memotivasikan kita. Allah Ta'ala kata perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kepada kejayaan. Perkataan kejayaan itu dalam Al-Quran, dia ada perkataan al-fawz. Tuan-tuan jumpa dalam Quran sebagai contoh, Allah Ta'ala kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikal fawzul azim. Perkataan fawz, al-fawz itu makna dia kejayaan, kemenangan. Allah Ta'ala bila dia guna, dia sebut satu-satu amalan yang dia suruh kita buat, lepas tu Allah Ta'ala kata itu adalah kejayaan. Contoh ayat yang saya baca tadi ni, surah As-Saff. Allah Ta'ala kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mahukah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang akan menyebabkan kamu dapat melepaskan diri daripada azab yang amat pedih. Apa dia? Tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah, wa rasulihi, kamu beriman dengan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi, dan kamu berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan jiwa raga kamu. Zalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang maha agung. Tuan-tuan, ada 3 perkataan dalam Quran bila disebut fawz. Satu dia sebut fawzul kabir, kemenangan yang besar. Satu dia sebut fawzul mubin, kemenangan yang nyata. Satu dia sebut fawzun azim, kemenangan yang agung. Muqaddimah malam ni saya nak ajak tuan-tuan dalam memahami 3 perkataan ini, 3 al-fawz. Perkataan fawzul mubin, kemenangan yang nyata, itu dirujuk kepada kita dapat melepaskan diri kita daripada azab Allah di akhirat kelak. Lepas diri daripada azab, itu kejayaan yang nyata, fawzul mubin. Contohnya dalam Al-An'am ayat 16, Allah Ta'ala berfirman may yusrif anhu yawma izin faqad rahimtah wa zalikal fawzul mubin. Siapa yang dipalingkan daripada azab pada hari itu, maka dia telah dirahmati. Demikianlah kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata, kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran, setiap kali perkataan fawzul mubin itu merujuk kepada kita lepas daripada azab neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Ta'ala kata siapa yang lepas daripada neraka kemudian dapat masuk syurga, faqad faz, maka dia telah berjaya. Lepas daripada neraka tu jaya yang nyata, kejayaan yang nyata. Pasal antara benda yang kita takut di akhirat pula masuk neraka. Rabbana faqina azaban nar. Allah Ta'ala ajak kita bila kita tengok segala yang Allah Ta'ala cipta di langit dan di bumi, segala kekuasaan Allah ini, kita diajar untuk menyatakan Rabbana ma khalaqta haza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu tak ciptakan ini sia-sia.
Rabbana faqina azaban nar, ya Allah hindarkanlah kami daripada api neraka. Dapat lepas daripada api neraka itu kejayaan yang nyata. Tak semua orang akan dapat benda ni, kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati, dan kecuali orang yang menjauhkan dirinya daripada maksiat ketika mana di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua dia panggil kejayaan yang besar, Al-Fawzul Kabir. Al-Fawzul Kabir. Manakala Al-Fawzul Kabir adalah kita masuk ke dalam syurga. Tadi hindar daripada neraka, kita tak masuk neraka, itu kejayaan yang nyata. Bila kita boleh masuk syurga, hak tu Al-Quran kata Fawzul Kabir, kejayaan yang besar. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Surah Al-Buruj ayat yang ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah kemenangan yang besar. Al-Buruj ayat 11. Kemenangan yang besar merujuk kepada wa udkhilal nar, wa udkhilal jannah, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Bila kita masuk dalam syurga, itulah yang dinyatakan kemenangan yang besar. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, ma minkum min ahadin, tak ada siapa pun di kalangan kamu yang boleh masuk syurga bi'amalih, dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Tuan juga tak boleh masuk syurga dengan amal Tuan? Nabi kita kata, wala ana, saya juga tak boleh masuk syurga dengan amal saya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadla, kecuali yang menyebabkan saya boleh masuk syurga, Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada saya dan kelebihan. Allah Ta'ala berikan rahmat kepada Nabi, dan Allah Ta'ala berikan rahmat kepada manusia mukmin yang lain, menyebabkan mereka boleh masuk syurga. Siapa yang masuk syurga, itu adalah kemenangan yang besar, Al-Fawzul Kabir. Bila tuan-tuan jumpa dalam Quran perkataan Al-Fawzul Kabir, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada boleh masuk syurga. Amalan tu menyebabkan orang tu boleh masuk syurga dengan rahmat daripada Allah. Dan yang terakhirnya adalah Al-Fawzul Azim, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung ini, tadi surah Al-Asraf itu juga sebut benda tu. Kata para mufassirun, huwal fawzu biridwanillahi ta'ala, kemenangan yang disertakan dengan keredaan daripada Allah. Tadi masuk syurga, yang menyebabkan kita masuk syurga rahmat Allah. Satu lagi, nama dia redha Allah. Allah Ta'ala meredai kita masuk syurga, hindar daripada neraka, kemenangan yang nyata. Masuk syurga, kemenangan yang besar, dan kemenangan yang agung itu apabila kita mendapat keredaan daripada Allah. Wa ridwanum minallahi akbar zalika huwal fawzul azim, dan keredaan daripada Allah itulah yang paling besar. Demikianlah kemenangan yang maha agung. Kemenangan yang agung, surah At-Taubah ayat 73, ayat 72. Fawzul mubin, kemenangan yang nyata, hindar daripada neraka. Fawzul kabir, kemenangan yang besar, boleh masuk syurga. Fawzul azim, kemenangan yang agung, dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil jannati ya Rabb. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua di kalangan ahli syurga. Kitab Riyadhus Salihin pada bab menyatakan kelebihan jihad, hadis yang ke-1315 mengikut catatan saya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن حمام الأنصاري رضي الله عنه
jannatun arduha as-samawati wal ard? Qala na'am. Qala bakh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahmiluka ala qawlika bakh. Qala la wallah ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Qala fa innaka min ahliha. Fa akhraja tamaratin min qaradihi faja'ala ya'kulu minhun. Summa qala la in ana ahyaitu hatta akilu tamarati hadhi innaha lahayatun tawilah. Farama bima kana ma'ahu min at-tamri summa qatalahum hatta qutil. Rawahu Muslim. Al-qarn bi fathil qaf wal ra wa huwa ja'batun nisyab. Daripada Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, katanya kami bersama-sama dengan Nabi keluar dalam perang Badar. Nabi keluar duduk di depan bersama dengan sahabat sampai mereka sampai dulu ke Badar daripada orang musyrikin. Mereka sampai dulu. Lepas tu orang musyrikin datang. Maka Nabi SAW kata, janganlah kamu membiarkan mereka mari ke depan sampai aku duduk di muka perhadapan. Yang ni, jagalah perbatasan kita ni, jagalah kawasan kita ni, supaya jangan mereka masuk ke kawasan kita. Fadanal musyrikun. Waktu tu juga orang-orang musyrik masuk. Orang musyrik mula merapati tempat tersebut. Maka Nabi SAW kata, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Bangunlah kalian untuk mendapatkan syurga yang luas syurga itu adalah langit dan bumi. Luas syurga itu adalah langit dan bumi. Maka satu orang sahabat nama dia Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu anhu. Umair bin Humam al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bangun. Dia ni adalah orang Ansar yang telah dipersaudarakan dengan Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf Al-Qurashi ila akhir. Ubaidah bin Harith adalah anak kepada Abdul Muttalib, sama dengan Abdullah adalah anak kepada Abdul Muttalib. Al-Harith ponakan Nabi, Ubaidah adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dipersaudarakan. Kita tahu kan ketika mana mula-mula sampai di Makkah Al-Mukarramah, sampai di Madinah Al-Munawwarah, antara projek yang Nabi buat, Nabi bina masjid. Lepas Nabi bina masjid, Nabi persaudarakan antara orang Muhajirin dengan Ansar, jadi saudara angkat. Jadi lebih kurang macam saudara angkat. Jadi Ubaidah mai daripada Mekah. Ubaidah bin Harith ni telah dipersaudarakan dengan Umair bin Humam al-Ansari. Dan dalam perang Badar, mereka dua-dua ni duduk di barisan hadapan dan kedua-duanya mati syahid. Umair juga mati syahid dalam peperangan tersebut, dan juga Ubaidillah bin Al-Haris juga mati syahid. Allahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan, Umair bin Humam al-Ansari ni dia kata, ya Rasulullah, bila Nabi kata qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, bangunlah kamu untuk mendapatkan syurga yang luasnya syurga itu langit dan bumi. Dia pun bangkit tanya kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Wahai Rasul, apakah syurga itu luasnya langit dan bumi? Maka Nabi SAW kata, na'am, ya. Dia pun kata, bakh. Dia bakh ni adalah kalimah tutlaqu li tafkhimil amr wa ta'zimuhu fil khabar. Dia kalimah yang nak bagi tahu kata dia faham, dan nak bagi tahu kata perkara yang diberitahu tu perkara besar, dengan makna sebahagian daripada kata seru menunjukkan ketakjuban. Kalau macam tu, aku percaya, aku pegang, dia kata. Maka Nabi SAW tanya dia, apa yang kamu maksudkan dengan bakh tu? Dia kata, la wallahi ya Rasulullah illa raja'an an akuna min ahliha. Tidak apa ya Rasulullah, tak ada apa pun. Demi Allah, aku hanya mengharapkan supaya aku termasuk di kalangan ahli syurga, yang luas syurga itu adalah langit dan bumi. Faqala, dia kata, Nabi bersabda,
fa innaka min ahliha, kamu ni termasuk daripada ahli syurga. Maka dia keluarkan tamar daripada tempat simpannya, dia makan beberapa biji daripadanya, kemudian dia kata, la in ana hayyaitu hatta akulu tamarati hazihi innaha la hayatun tawilah. Kalau aku duk gagah lagi makan hak tamar masih berbaki di tanganku ni, dia adalah kehidupan yang cukup panjang. Farama, maka dia baling apa yang ada di tangan dia tu, kemudian dia pergi perang di tengah medan hatta qutil, sehingga dia dibunuh. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Tuan-tuan, ini hadisnya. Tuan-tuan, mari kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, tuan-tuan, peristiwa ni berlaku dalam perang Badar. Perang Badar ni berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, yang dipanggil dengan Badar Al-Kubra. Badar tu nama tempat, Badar Al-Kubra, yang Allah Ta'ala sebut waja'al musyrikuna minal a'rab tu dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala kata ketika mana datang orang-orang musyrik daripada kalangan Arab datang untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar ni perang yang masyhur, berlaku pada tahun yang kedua Hijrah dalam bulan Ramadan. Tahun kedua Hijrah juga, bulan tahun yang pertama diwajibkan puasa. Sebelum tu tak wajib pergi puasa. Diwajibkan puasa pada tahun yang kedua Hijrah. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan, tahun yang kedua Hijrah. Nabi SAW keluar daripada Madinah. Tujuan dia adalah untuk menyekat pasukan dagang yang nak pergi ke Syam, nak ambil balik harta yang dirampas oleh orang Quraisy ketika mana mereka berhijrah, sama ada harta yang ditinggal ataupun mereka rampas secara kasar. Maka Nabi keluar tu pergi ke Badar, arah Badar. Sampai di arah Badar, masyhur kisahnya sampai di Badar. Badar ni tuan-tuan lebih kurang 100 km lebih daripada Madinah Al-Munawwarah. Lah ni Saudi benar dah untuk pi sampai ke Badar. Banyak orang pila ni, kalau orang pi dalam musim-musim ni, mereka akan pi tengok di Badar. Badar tu kawasan yang lah ni mereka bina satu tugu. Saya pergi terakhir Ramadan baru ni, mereka bina satu tugu buah nama Syuhada Badar. Dan di tepi tu ada kawasan perkuburan Badar. Kawasan yang Nabi SAW sampai di situ. Bila sampai di situ, sahabat bangun bertanya. Nabi kata, kita duduk di sini. Sahabat bangun bertanya kat Nabi, ya Rasulullah, Allah Ta'ala suruh kita duduk sini ataupun ini pandangan Tuan? Ni cara beradab dengan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW dia adalah pembawa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berbicara melainkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Dia tak ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm. Sahabat bangkit tanya, ya Rasulullah, kita pilih tempat ni pandangan Tuhan ataupun dia wahyu daripada Tuhan? Kalau wahyu daripada Tuhan, dia tak akan kata ada sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh. Tapi kalau itu adalah pandangan daripada baginda Nabi, mereka nak tanya sebab, mereka nak bincang lah, nak ajak bincang. Nabi kata bahkan ini adalah pandanganku. Sahabat dia sebut, dia kata, ya Rasulullah, kalau kita duduk dalam peperangan yang seumpama ini, kalau tuan-tuan pergi di Badar, kawasan dia kawasan Padang Pasir lagi, kawasan dia panggil Ma'rakah Badar tu, kawasan berlakunya peperangan tu, adalah orang bina rumah, ada masjid sikit tu. Tapi di tengah kawasan padang kan, di tengah medan. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, kalau kita duduk di sini, dari segi pengalaman berperang, kita kena kuasai ayam. Kita dah lah logistik tak lengkap, kita dah lah main dengan berapa ekor unta, tak tahu Quraisy nak main banyak mana lagi segi. Jumlah kita pun terhad. Kita ni sikit. Mai kita pilih tempat ayam. Dan saya nampak belah bawah sana ada satu wadi, ada satu lembah tu yang ada ayam. Kita kena kuasai ayam. Nabi SAW kata, pandangan kamu diterima. Dan semua tu diarah untuk pergi duduk, mereka kuasai ayam. Benda yang paling diperlukan pada waktu itu adalah ayam, dan mereka kuasai ayam tu. Perang Badar kita tahu, akhirnya Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada umat Islam dalam Perang Badar. Perang Badar dengan ayat yang kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang ramai dengan izin daripada Allah. Ayat tu, ayat yang menyebut tentang kelompok yang sedikit
ya jumlahnya ada orang sebut 313 apa semua ni, yang jumlah yang sedikit berdepan dengan jumlah yang ramai, tapi jumlah yang ramai itu kalah biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerita tu Cikgu Abah, ayat tu berkaitan dengan perang Badar. Ada lepas pergi baca dalam cerita peperangan pilihan raya. Dia berkata kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Lepas tu lepas ringkai dia kata mana pitau kok malaikat turun mengundi sama. Kacau. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin rahimakumullah. Lepas tu berlaku apa? Berlakulah perang tu. Perang Badar dalam bulan Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Okey. Perang Badar perang yang pertama. Perang yang kedua adalah perang Uhud. Kita jumpa hadis berkaitan dengan perang Uhud pula, kita sebut sikit tentang perang Uhud. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tengok kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengatur strategi. Dia kata hampa kena jadikan hatta akuna ana dunah, sampai aku ni lah menjadi tempat ghayatun nuha, tempat yang terakhir boleh dicapai. Tempat yang terakhir, duduk di tempat yang terakhir. Hampa kena bertahan di hadapan. Pasal apa? Pasal dalam peperangan tersebut, baginda Rasulullah SAW adalah ketua, dan dia adalah simbol kepada umat Islam pada waktu itu. Baginda adalah ketua, dengan makna kedatangan mereka ke Medan Badar, yang setelah tu kita tahu bila Abu Sufyan masa tu dia belum Islam lagi, dia tahu kata Nabi Muhammad hantar orang untuk tahan, nak ambil balik barang mereka ni. Maka pada waktu itu dia hantar utusan ke Mekah. Dia minta untuk Mekah hantar main pasukan, betul-betul pasukan perang. Maka pasukan tu antara yang main dalam tu adalah Abu Jahal. Dan sudah tentulah depa main dengan tujuan untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang menyebabkan pada kata-kata mereka, yang menyebabkan mereka berpecah, yang menyebabkan berpecah orang Quraisy pada waktu itu, puncanya kerana Muhammad datang. Pada kata mereka, kan, ini kata-kata yang mereka ulang sedia. Abu Sufyan ketika mana berjumpa, Abu Sufyan setelah itu dia masuk Islam setelah pembukaan kota Mekah. Abu Sufyan ketika dia menjadi juru cakap pergi berunding dengan Raja Najasyi, itu yang dia kata. Dia kata Muhammad ni lah yang memecah belah di kalangan orang Quraisy. Muhammad ni lah menyebabkan orang-orang yang hebat di kalangan kami tidak diberikan penghormatan. Muhammad, dia pasalah Nabi Muhammad. Jadi Abu Jahal ketika mana dia keluar daripada Mekah tu, qasidan, dia punya maksud dia punya kehendak dia punya nak buat apa? Dia mesti bunuh Muhammad. Sampai dia pun berdoa di sisi Kaabah. Dia kata, ya Rasulullah, ya Allah, hari ini adalah hari pertempuran di antara Muhammad dengan Amru. Dan dia minta, kalau sekiranya dia yang betul, maka hapuskan Muhammad. Kalau Muhammad yang betul, maka hapuslah dia. Dan dia hapus. Dia mati. Abu Jahal mati. Perang ni. Nabi SAW dalam mengatur tentera itu, dia letak apa? Dia sebagai ketua, baginda sebagai ketua, dan baginda sebagai simbol yang menjadi target kepada pihak musuh. Dia kata, hampa kena pertahankan aku sampai aku menjadi tempat ataupun pihak yang paling akhir yang boleh dicapai untuk menghancurkan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat sampai bila Quraisy masuk, pengajaran yang ketiga. Tuan-tuan tengok kaedah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasikan para sahabat. Dia kata apa? Qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Dia kata, bangun, pertahankan, bukan tentang batang tubuh, tetapi tentang simbol kebenaran pada waktu itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun, pertahankan kebenaran ini, yang gantinya kamu akan diberikan syurga. Luas syurga itu adalah langit dan bumi. Allah Ta'ala sebut apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahum. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan harta mereka, akan jiwa raga mereka dan harta mereka,
bi anna lahumul jannah, yang gantinya ataupun harganya adalah syurga. Memang kaedah baginda Nabi dan Allah Azza wa Jalla apabila nak mengajak orang untuk berjihad, maka dia punya ganti itu ataupun dia punya harga itu disebut kata syurga. Nabi SAW bagi tu, Nabi SAW ambil ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah dan untuk mendapat syurga yang luas syurga itu adalah langit dan bumi. Luas syurga itu tuan-tuan, langit dan bumi. Syurga luas tuan-tuan, langit dan bumi. Ini Nabi guna ayat yang sama, perkataan yang sama, Nabi guna dalam dua keadaan. Ketika dakwah Nabi guna perkataan yang sama, dan ketika mana dalam jihad Nabi rangsang juga dengan perkara yang sama. Ketika mana dakwah Nabi hantar surat kepada Hirqal Azimur Rum, dia hantar surat kepada Raja Hirqal. Dia hantar surat, dia tulis apa? Min Muhammad ila Hirqal al-A'zam, aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nabi kata daripada Muhammad kepada Hirqal, Islamlah kamu, kamu akan selamat. Allah akan berikan kepada kamu ganjaran 2 kali pahala kalau kamu Islam. Dan bersegeralah kamu untuk mendapat keampunan daripada Allah dan syurga yang luas syurga itu adalah langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat inilah bila Hirqal dapat, Hirqal ambil tu, Hirqal baca dengan menggunakan penterjemah. Translator dia beritahu apa yang terkandung dalam ayat tu, maka dia kata, jawab balik kat Muhammad, kami tak masuk Islam pun tak apa dah. Pasal apa? Pasal langit dan bumi kedua-duanya jadi syurga. Langit pun jadi syurga, bumi pun jadi syurga. Kami duduk di langit, kami duduk di bumi, automatik kami duduk dalam syurga. Dia duduk main layak buruk dengan Nabi. Nabi hantar balik kat dia. Nabi tanya, fa aina al-lailu idza jaa an-nahar wa aina an-naharu idza jaa al-lail. Nabi kata, aku nak tanya hang, di manakah perginya malam apabila datangnya siang, dan di manakah perginya siang apabila datangnya malam. Waktu tu pok-pok dia tak boleh nak cerita dah, sebarang teori tak ada kat dia. Fikir-fikir bodoh lagu tu ya, tak boleh jawab apa surat yang diutuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kaedah Nabi dalam dakwah, Nabi tawar apa? Syurga. Arduhas samawati wal ard. Inilah ikhwah kita, kawan-kawan kita, para pendakwah di Thailand. Para pendakwah di Thailand, ramai tokoh-tokoh, sebahagian mereka dah kembali ke rahmatullah. Kalau tokoh kita di Malaysia ni, di negeri Pulau Pinang ni, Allahyarham Ustaz Abdul Wahab Ahmad, Ustaz Kepiah Merah lupa panggil dia tu, bekas Presiden Muhammadiyah Pulau Pinang. Beliau banyak menjalankan usaha mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Apa yang mereka bawa? Mereka ajak, mai kami nak bagi kepada anda anak kunci syurga. Saya ingat lagi perkataan yang daripada orang sebut tu adalah Pai Sawan. Tu bahasa Siam saya ingat. Pai Sawan, kahwin dengan Siam 23 tahun dah, tak boleh bahasa Siam. Pai Sawan, Pai tu jom pergi ke syurga. Jom pergi ke syurga, Sawan. Lepas tu. Dan mereka buat risalah tu tentang perjalanan untuk ke syurga. Anak kunci. Mereka punya risalah tu 20 tahun yang lepas kan. Mereka buat anak kunci, mereka ajak jom kita pegang anak kunci syurga. Pasal Nabi dalam dakwah dia, Nabi SAW ajak kepada syurga. Okey. Dalam jihad juga Nabi SAW sebut tu. Nabi kata, qumu jannatun arduhas samawati wal ard. Bangunlah untuk mendapatkan syurga yang syurga itu luasnya langit dan bumi. Sahabat ni Umair bin Humam ni dia tanya, dia kata, ya Rasulullah, adakah syurga di luas di langit dan bumi? Nabi kata ya. Dia kata, kalau macam tu aku kena buat. Segera lah ni juga aku pergi, mesti buatnya. Itu yang dilakukan oleh Umair bin Humam. Tuan-tuan, kita berhenti terlihat Nabi SAW dalam dakwah dan juga dalam jihad, Nabi bagi tawaran syurga. Syurga di luas mana tuan-tuan? Langit dan bumi.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Laha samaniyatu abwab. Kalau tuan-tuan pernah dengar malam ni kita ulang. Laha samaniyatu abwab. Syurga ni ada 8 pintu. Tuan-tuan, syurga ni ada 8 pintu. Satu-satu pintu tu tuan-tuan, satu-satu dia panggil apa tu? Daun pintu lah. Satu-satu daun pintu tuan-tuan, luah dia mana? Luah dia macam mana? Satu-satu daun pintu tu, luah dia terang mana? Satu-satu pintu tu luah dia terang mana? Dalam hadis Nabi SAW sebut, dia kata, Nabi SAW sebut hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi innama baina misra'aini min masari'il jannati kama baina Makkah wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Dalam hadis yang lain, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, manakala dalam hadis yang diriwayatkan dengan lafaz Bukhari disebut wallazi nafsu Muhammadin biyadihi innama baina misra'aini min masari'il jannati lakama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Okey. Hadis yang disebut, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya di antara keluasan di antara hujung pintu ke hujung pintu, masra'aini min masari'il jannah. Mana dia dua, dia panggil apa tu hujung tu? Hujung panggil apa cikgu? Pintu. Hak hujung tu panggil apa? Hak buka tu daun pintu kan? Hak tu dia panggil apa? Daun pintu. Pokok pintu ke apa? Hak tu lah tu. Daripada hujung ke hujung tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna masra'aini min masari'il jannah, daripada hujung ke hujung pintu tu, dia seperti mana di antara Mekah sampai ke Himyar ataupun di antara Mekah sampai ke Busra. Pintu saja. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, seperti mana daripada Mekah sampai ke Hajar ataupun daripada Mekah sampai ke Busra. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kalau kita baca syarahan orang dulu-dulu, syarahan ulama hadis dulu-dulu, depa sebut kata apa? Dia kata, dia watilkal mawadi' kullaha mutaqaribatun fil bu'di fahadha mimma yadullu ala 'azamati si'ati ma baina masra'aini min masari'il jannah. Ibnu Hubairah menyebut, dia kata, kedudukan itu, 3 tempat tadi ni, Mekah ke Humair, Mekah ke Busra, Mekah ke Hajar. Hajar ni dekat kawasan, dekat ujung daripada Qatar, dekat Oman tu. Busra di Syam lah. Busra di Syam. Dia kata 3 tempat ni, tempat tu mutaqaribah, hampir sama dia punya jarak dia. Macam dulu. Dan ada yang menyebut kata wadzalika yadullu ala anna abwabal jannah abwabal jannah wasi'atun. Demikian menunjukkan isyarat bahawa saja pintu syurga itu terlalu luas. Begitu ya. Tapi tuan-tuan, mai hadza mallah Syekh Abdul Majid Az-Zindani, dia pergi ukur laut dan ukur udara dan juga ukur darat. Ukur udara dan ukur darat. Ya, ukur udara dan ukur darat. Dan depa dapati secara ukur itu, depa dapati sejauh, nombor tak ingat tu kan, sejauh satu pintu, keluasannya tepat. Depa ambil daripada wabi qiyasil musafataini, dengan jalur yang lurus, daripada Mekah sampai ke Busra, dan daripada Mekah sampai ke beberapa mantiqah di hujung iklim Hijaz tu, merujuk kepada Hajar dan sebagainya.
maka ternyata dia punya keluasan di antara dua-dua tempat itu tepat 1273 kilometer. Pintu saja. Dan dia ada 8 pintu. 1273 kilometer. Ada dua benda yang Syekh Majid Zindani sebut. Syekh Majid Zindani ni tuan-tuan adalah rektor, dia ni tokoh i'jazul ilmi, dia rektor Universiti Al-Iman di Yaman, di Sana'a. Dia dan kumpulan dia di satu kumpulan ulama-ulama i'jaz ni, depa kaji hadis-hadis dan juga ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang dalam bentuk pemberitahuan yang bermukjizat ni, depa kaji. Dan bila depa kaji hadis ni, depa dapati ada dua benda yang besar. Yang pertama menunjukkan tentang keluasan pintu syurga tu, dan yang keduanya nak sebut tentang bagaimana ketepatan Nabi dalam menyebut tempat. Sampai bila mereka pergi ukur daripada Mekah ke Basrah dengan Mekah ke Hijr itu, dia punya kejauhan dia itu sama dengan khatul mustaqimah, dengan garis lurus ni sama 1273 kilometer. Jadi sebab tu tuan-tuan, dia punya rangsangan nikmat yang paling akhir dalam kemuncak kehidupan ni adalah syurga. Sebab tu Nabi SAW dalam banyak keadaan, terutamanya yang memerlukan pengorbanan yang cukup kuat, pengorbanan nak tinggal akidah, pengorbanan nak tinggal akidah dengan makna kepercayaan, nak tinggal akidah yang batil, nak buang nyawa ni tuan-tuan, nak buang nyawa. Kehidupan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, sesungguhnya dunia ini tuan-tuan khadiratul hulwah. Dunia ni dia cukup hijau, dia cukup memukau, dan dunia ni dia cukup manis. Nak minta untuk tinggal dunia ni, nak minta untuk tinggal kepercayaan, nak tuan-tuan, terutamanya di kalangan pembesar-pembesar yang orang semua tumpu kat mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam tawarkan antara lain beritahu tentang nikmat kemuncak kehidupan kamu tu, kehidupan yang abadi adalah syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam dakwah dan juga dalam jihad. Ni nak galak untuk tuan-tuan, nak jihad cukup susah tuan-tuan. Nak jihad, nak keluar jihad ni, nak berada di medan yang akhirnya sama ada kamu membunuh ataupun kamu dibunuh. Kan dalam Al-Quran sebut kan, fayaqtaluna wa yuqtalun. Sifat perang ni tuan-tuan, sama ada kamu membunuh ataupun kamu dibunuh. Bunuh ni hilang kehidupan, nak tinggal macam-macam ni. Maka Nabi SAW guna dia punya kata targhib dia, kata galakkan dia kata apa? Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Bangunlah kalian untuk mendapatkan syurga yang dia adalah luasnya itu langit dan bumi. Yang kita sebut tadi tentang langit dan bumi, dan kita sebut tentang pintu syurga. Keluasan pintu syurga itu, Al-Quran kata pintu syurga dia ada 8, laha thamaniyatu abwab. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, dalam hadis ni tuan-tuan tengok sikap sahabat. Dan kalau lebih tepat kita sebut sikap orang yang dah masuk ke dalam dirinya itu iman. Sikap orang yang dah masuk ke dalam dirinya itu iman, iaitulah apa? Dia akan bersegera. Macam sahabat ni, macam sahabat Sayyidina Umair bin Humam Al-Ansari, macam ni kawan ni, bila dia tengok saja, bila Nabi SAW beritahu, segeralah kamu untuk mempertahankan simbol kepada kebenaran ini, arduhas samawati wal ard, untuk mendapat syurga yang luasnya langit dan bumi. Tuan-tuan, dalam perang ni tuan-tuan, nak tunjuk tentang macam mana Nabi SAW struggle nak mempertahankan kelompok yang kecil ni. Tuan-tuan baca dalam doa-doa Nabi tuan-tuan, doa yang cukup syahdu. Nabi betul-betul bermunajat, Nabi betul-betul mengacung dekat Tuhan, Nabi betul-betul rendah diri kat Tuhan. Antara dia tuan-tuan adalah doa di Badar, sama dengan doa ketika mana? Di Taif. Saya ambil doa Taif dulu tuan-tuan. Waktu Nabi balik daripada Taif,
Duk di Mekah ni, orang Mekah dah tak terima. Dia buat macam-macam kat Nabi. Nabi pilih, jomlah kita pergi kat Bani Thaqif, kita pergi ke Taif, kita sampaikan dakwah kepada orang Taif, kot-kot mereka boleh terima. Pergi sampai kat Taif, Taif pun lebih kurang sama ya. Mereka punggai Nabi, mereka baling Nabi dan sebagainya. Nabi balik dalam pohon kurma, yang akhirnya Nabi jumpa satu orang yang beragama Kristian, yang berasal daripada kampung Syuaib bin Matta, Nabi Syuaib tu. Ketika Nabi SAW mengangkat tangan berdoa kepada Tuhannya, Allahumma inni ashku ilaika du'fata quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas anta rabbul mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni aw ila aduwwin mallaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Doa ni tuan-tuan, dia keluar hasil daripada berdepan dengan tekanan yang cukup teruk di Mekah dan tak tahu nak pitang mana lah. Dia angkat tangan, ya Allah, aku mengadukan kepada kamu, dha'fata quwwati, kekuatanku ni tak ada dah, lemah. Wa qillata hilati, helahku ni tak ada dah, tak tahu nak buat strategi macam mana dah. Wa hawani 'ala nas, manusia semua pandang hina kepada aku. Anta rabbul mustad'afin, kamu adalah Tuhan kepada orang-orang yang lemah. Ila man takiluni, nak lempang aku ni ke mana? Ila aduwin mallaktahu amri, apakah kamu nak serahkan urusanku ni kepada musuh? Au ila ba'idin yatajahhamuni, ataupun kamu nak hempak aku tempat yang jauh dan mereka akan cerca aku dan mereka akan menyakiti aku. Nabi sebut di hujung, illam yakun ghadabun alayya, illam yakun bika ghadabun alayya, kalau kamu tak marah kepada aku ya Allah, fala ubali, aku tak kisah. Dia tutup dengan tu. Tuan-tuan, hak dia curah kat Tuhan, hak dia pergi mengacum kat Tuhan tu, kemuncak dah orang buat kat dia. Mereka cuba nak bunuh, mereka hina Nabi SAW, strategi dah tak ada dah, kekuatan habis. Dan kita tahu waktu tu yang sokong Nabi pula golongan mustadhafin, orang-orang yang hebat, yang ada sikit, yang berada sikit, ada sikit tu adalah Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pula disuruh bersama dengan isteri dia, anak Nabi SAW, berhijrah ke Habasyah. Tak ada. Yang agak gedebel sikit pada waktu itu adalah Umar bin Al-Khattab. Nabi SAW mengadu ke Allah, dia kata, qillata hilati, tak tahu helah apa dah, dha'fata quwwati, lemah dah, habis dah, tak tahu nak pergi mana dah. Hang nak bagi urusan aku ni kepada siapa ya Allah? Tapi kalau kamu tak murka itu yang aku takut, fala ubali, aku tak kisah. Dia balik masuk ke Mekah, sekali lagi doa yang sama dalam bentuk rintihan, mengadu, mengacung adalah pada Madam Badar, sampai terpacul keluar daripada mulut Nabi SAW. Dia kata, Allahumma in tahlik hazihil isabatu la tu'bad. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Rahiqul Maktum, macam mana Syekh Safiuddin Al-Mubarakfuri. Syekh Safiuddin Al-Mubarakfuri menggambarkan tentang peristiwa Badar, jumlahnya, kelompok, berdasarkan riwayat tu dia buat jumlahnya yang sedikit, untanya yang sedikit, dalam ujian kepanasan bulan Ramadan Al-Mubarak, mereka tak puasa sudah tentu, duduk dalam keadaan tu, dan pada waktu itu pula dengan khabar angin yang sampai dan sebagainya, dan mereka memang betul-betul target mereka adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dalam keadaan yang cemas sebagai itu rupa. Nabi angkat tangan berdoa kepada Allah, Allahumma in tahlik hazihil isabatu la tu'bad. Ya Allah, kalaulah kelompok ni, ketumpukan yang kecil ni pun kalah, la tu'bad, kamu tidak akan disembah buat selama-lamanya. Abu Bakar tengok tu, Abu Bakar main peluk Nabi. Dia kata Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kita. Nabi SAW, itu suasana dia tuan-tuan, suasana dia. Dan tuan-tuan tengok macam mana reaksi daripada para sahabatnya. Para sahabat dia, kerana dalam konteks ni adalah Umair bin Humam, bila dia dengar, dia keluar sampai tak sempat makan. Tamar yang dah berada di tangan dia tu, dia kata kalau aku makan juga, maka dia kata innaha lahayatun tawilah, sesungguhnya itu adalah kehidupan yang lama. Dia keluar, dia duduk di tengah-tengah medan.
thumma qatalahum hatta qutil. Dia berperang sampai akhirnya dia dibunuh dan dia mati sebagai seorang yang syahid. Dia seorang yang syahid. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Itu 4 pengajaran daripada hadis ni. Hadis yang kedua untuk malam ni. Lagu apa tuan? Hadis yang kedua. Wa anhu ay an Anas radhiyallahu anhu جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقينا فرضينا عنك ورضيت عنا وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطنعه برمح حتى أنفذه فقال حرم فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا إن أنا قد لقينا فرضيناك عن ورضيت عنا. Hadirin mukminin rahimakumullah. Ini pula tuan-tuan cerita daripada Anas bin Malik pula. Dia kata ada beberapa kelompok orang daripada kalangan ahli Najd. Mereka ni, antara mereka adalah Abu Barra. Mereka mai jumpa dengan Nabi SAW. Mereka minta apa kat Nabi? Mereka minta supaya diutuskan ma'ana bersama-sama dengan kami ni orang-orang yang boleh mengajarkan kepada kami Al-Quran dan Sunnah. Mereka minta hantar main guru. Kerana di tempat kami ni ramai orang yang nak mengajar, nak belajar. Hantar orang yang boleh mengajak kepada kami Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tuan-tuan, Nabi SAW pun hantar 70 orang lelaki daripada kalangan Ansar yang mereka ini dikenali sebagai Al-Qurra. Di kalangan mereka tu ada paknakan kepada Anas, paknakan daripada sebelah mak. Kalau sebelah pak dia panggil am, kalau sebelah mak dia panggil khal. Khali belah mak, ammi belah pak. Itu penggunaan di kalangan orang Arab. Jadi pak menakan sebelah mak, pak menakan adik-beradik dengan mak kepada Anas bin Malik. Salah seorang nama dia Haram. Depa ni baca Al-Quran, belajar pada waktu malam. Siang pula depa ambil mak, ambil ayam, depa letak di masjid. Depa cari kayu-kayu api, depa jual, dan dengannya depa beli makanan untuk Ahlus Suffah dan orang-orang yang miskin di Madinah Al-Munawwarah. Ahlus Suffah merujuk kepada orang yang duduk di, iaitulah orang yang la ahlalahum wala ma'wa. Wa kanu yanziluna bi Suffah ja'alaha Rasulullah SAW fi muakhir masjidih. Depa ni orang yang tak ada ahli keluarga, dan mereka ni orang yang tak ada tempat tinggal, dan mereka duduk di hujung tempat pangkin yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi kerja 70 orang ni, dan kerja Haram ni secara khususnya adalah mengaji, dan pada siangnya mereka buat untuk jual beli sikit, beli makanan untuk diberikan kepada fakir miskin. Nabi SAW telah mengutuskan mereka. Nabi SAW telah mengutuskan mereka. Sampailah fa'aradu lahum, mereka bertemu, iaitu fa'arada lahum aduwallah Amir bin Tufail. Sampailah mereka bertemu dengan musuh Allah yang bernama Amir bin Tufail. Amir bin Tufail. Dan Nabi SAW sebut nama dia ni. Tuan-tuan, dalam doa yang kita panggil nazilah, itu dibaca oleh Nabi, dan Nabi sebut nama ni. Allahumma alaika bi Amir. Ya Allah, aku serahkan urusan Amir ini kepada kamu. Lalu mereka pun dibunuh
sebelum daripada mereka sampai dalam tempat yang mereka nak, iaitulah di rumah Abi Bara. Mereka telah dibunuh. Tuan-tuan hadirin mukminin, sebelum mereka dibunuh, mereka telah berkata, Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah daripada kami akan Nabi kami salam, sesungguhnya kami telah bertemu dengan kamu dalam keadaan kami redha akan kamu. Wa radita anna, dan mudah-mudahan kamu meredai kami. Maka satu orang telah mendatangi Khal, pak menakan Anas ni, daripada arah belakang, dan dia telah membunuh daripada arah belakang, telah menikam daripada arah belakang. Berkatalah Haram, fuztu wa rabbal Ka'bah, fuztu wa rabbal Ka'bah, aku telah berjaya, yakni berjaya syahid, wa rabbal Ka'bah, demi Tuhan yang menguasai Kaabah. Nabi SAW beritahu, ini di Madinah, Nabi SAW beritahu, inna ikhwanakum qad qutilu, sesungguhnya saudara-saudara kamu telah dibunuh. Dan mereka telah berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah bagi pihak kami akan Nabi kami, sesungguhnya kami telah bertemu dengan engkau, engkau telah kami meredai engkau, dan mudah-mudahan engkau meredai kami. Muttafaqun alaih. Lafaz ini adalah lafaz Muslim. Tuan-tuan, cerita ni kalau masyhur, tuan-tuan cari dalam cerita Bi'rul Ma'unah. Peristiwa di Bi'rul Ma'unah. Peristiwa tentang apa? Tentang satu kelompok orang yang kerja mereka dua. Satu mereka belajar, yang kedua mereka khidmat sama-sama mereka. Mereka ni talibul ilmi dan ahlul khidmah. Mereka khidmat sama-sama mereka. Mereka ni orang miskin, mereka duduk di hujung kamar Nabi SAW. Lah ni kalau tuan-tuan pergi, terutamanya para muslimat, bila masuk belah belakang tu, mereka akan tunjuk tentang Ahlus Sufah tu kan, kedudukan Ahlus Sufah. Mereka duduk di situ. Mereka ni adalah orang talibul ilmi, orang yang belajar. Orang yang belajar ni Nabi kata, orang yang keluar untuk belajar ni fahuwa fi sabilillah, dia duduk dalam fi sabilillah. Dan mereka ni juga adalah ahlul khidmah, yang mereka bagi khidmat sesama mereka. Tuan-tuan, bila mai pok-pok ni, bila mai minta daripada ahli Najat, Abu Barra ni, dia minta supaya datang bagi ajar kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Sampai di tengah jalan, mereka bunuh mereka ni semua. 70 orang qurra, 70 orang hafal Quran, 70 orang yang satu kehilangan yang besar lah pada waktu itu, yang menyebabkan Nabi SAW setelah itu tidak pernah tinggal nazilah hampir selama sebulan. Nabi bernazilah. Nazilah ni kita panggil qunut kan. Nabi bernazilah. Nabi selepas setiap kali lepas rukuk dalam semua sembahyang, Nabi bernazilah. Dan di antara lafaz Nabi dalam nazilah tersebut ialah Nabi SAW sebut, Allahumma alaika, ya Allah, aku serahkan kepada kamu semua urusan-urusan orang tersebut. Dia sebut nama seorang-seorang. Tuan-tuan, itu cerita dia secara umumnya. Dan kelebihan Ahlus Sufah ini adalah mereka duduk dalam satu kedudukan yang tertentu. Tuan-tuan, yang kedua, ungkapan yang disebut oleh Haram, dia kata fuztu wa rabbul Ka'bah. Fuztu wa rabbul Ka'bah adalah nak menggambarkan tentang kebahagiaan dia. Antara perkara yang dicari oleh seorang Muslim ini adalah mati mulia. Mati dalam keadaan mulia. Yang disebut ish azizan atau mut syahidan. Ish azizan atau mut syahidan. Hidup dalam keadaan azizan, mati dalam keadaan syahidan. Satu ketika dia duduk main kan, azizan, hidup macam azizan, mut syahidan, mati macam syahidan. Ish azizan, hidup sebagai orang yang mulia, wa mut syahidan, mati sebagai orang yang syahid. Di antara perkara yang menjadi umniyah,
kehendak kepada ramai orang adalah untuk mati sebagai seorang syahid. Itu yang bahkan Nabi SAW sebut dalam wa manazilash syuhada wa aishal abrar, dalam doa dia. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, berikan kepada aku manazilash syuhada, kedudukan orang yang mati syahid. Kedudukan orang yang mati syahid itu adalah satu umniyah, angan-angan, cita-cita, perkara yang amat diharapkan oleh seorang Muslim. Jadi bila haram Pak menekan kepada Anas, dia dapat benda tu, bila dia main daripada arah belakang, dia terus menyebut fustu wa rabbil Kaabah, demi Tuhan yang memiliki Kaabah, aku telah berjaya. Berjaya apa? Berjaya untuk mendapat kejayaan yang kita sebut dalam muqaddimah tadi ni, kejayaan yang cukup agung, iaitulah bila mendapat redha Allah dengan mendapat syahid di sisinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan, hadis ni cerita tentang kelebihan jihad, dan kelebihan jihad inilah yang menyebabkan mereka ini berasa mulia, berasa bahagia dan berasa berjaya apabila mereka mendapat syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh tengok kisah ni, tuan-tuan carilah tentang mana-mana ni, tentang syuhada Bi'rul Ma'unah, tentang 70 orang yang dibunuh dalam peristiwa di Telaga Al-Ma'unah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita bersama insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.